Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah 6 Mei 2022. Baik saudara, perkembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan 26 kes jangkitan baharu semalam, pertambahan 3 kes berbanding hari sebelumnya. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masih Manjun, jumlah kes baharu itu masih stabil walaupun terdapat pertambahan. Seperti yang telah diramalkan sebelum ini, jumlah jangkitan baharu bertambah berpunca daripada acara sambutan Aidilfitri dan Keamatan di seluruh Sabah sepanjang bulan ini. Setakat ini, jumlah pertambahan yang direkodkan pada tahap yang kecil dan terkawal. Ini merupakan bukti kukuh bahawa pengambilan vaksin oleh sebahagian besar rakyat telah meningkatkan imuniti tubuh badan mereka daripada risiko jangkitan virus. Baik saudara, seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dilihat dapat menepati harapan rakyat negeri ini untuk mengekang penularan COVID-19. Ia berdasarkan kes positif serius mencatatkan penurunan ketara selain penurunan kes jangkitan baharu dan jumlah kes kematian akibat virus itu semakin berkurangan sejak kebelakangan ini. Ketika ditemui RTM di Penampang, orang ramai mengakui selain keberkesanan vaksin, penurunan kes juga berkait rapat dengan kesedaran masyarakat untuk terus mematuhi SOP yang ditetapkan. Kemungkinan besar ya, vaksin ini boleh membantu dalam penurunan kes lah. Sekurang-kurangnya dalam arti kata lain kita boleh lihat bahawa mungkin kes kematian berkurangan. At least vaksin itu boleh mencegah daripada berlakunya suatu kematian. Pemvaksinan sini sekarang berjaya. So far peningkatan area mana-mana pun kita dapat lihat menurun. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat kelengkapan vaksin kita lah. Mana yang belum lengkap tu kita cuba kasih lengkapkan lah. Kita haruslah kasih utamakan kita punya vaksinasi walaupun banyak kita dengar yang bukan-bukan. Kalau usaha kerajaan pun okey juga dia buat macam itulah. Dia kasih bagi vaksin untuk dewasa sama kanak-kanak. Dan salah satu dari kita punya nilai kesedaran masyarakat lah pasal kita punya penyakit yang cepat menular. Jadi jangkitan pun bila sudah ada vaksin kurang sudahlah dia punya penularan tu. PICK di Sabah dimulakan pada Mac 2021. Ya, kelonggaran prosedur operasi standard SOP semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini memberi peluang kepada masyarakat pelbagai kaum di Sabah mengamalkan semula budaya kunjung-mengunjung setelah 2 tahun merayakan dalam suasana norma baharu dan SOP yang ketat akibat pandemik COVID-19. Ia sekaligus mengukuhkan lagi perpaduan dan keharmonian kaum di negeri ini yang sekian lama terjalin. Rakyat pelbagai kaum yang ditemui RTM berkongsi rasa syukur kerana dapat merayakan Aidilfitri bersama saudara mara dan sahabat handai. Kita bersyukurlah. First kita bersyukur dengan kehadrat ilahi sebab kita dapat tahun ini kita dapat sudah berkumpul macam biasalah. Kira macam biasa sudahlah sebab kita sudah longgar kan. Tidak sudah macam SOP itu memang dia tidak ketat sudah. Inilah tradisi yang kami warisi dari nenek moyang kami. Setiap ada perayaan, tidak kira perayaan apa saja. Dan suku-suku yang lain itu, macam kami ini suku dusun, sentiasa bersama untuk merayakan perayaan seperti hari raya pada hari inilah. Di sini kali nampak ramai lah, banyak ramai. Kalau boleh tiap-tiap tahun macam lebih bagus lah. Very harmoni kalau perpaduan di negeri Sabah. Berbilang kaum, bangsa, berbilang agama, duduk bersama, merayakan apa juga perayaan dan macam sekarang ni merayakan Hari Raya. Ya, juadah lembang yang dijual secara pandu lalu mendapat sambutan menggalakan selepas pengumuman sambutan Hari Raya Aidilfitri pada 1 Mei lalu jatuh pada Isnin.
Pemilik gerai lemang pandu lalu di Kota Kinabalu, Abdul Kahar Bujang mengakui permintaan lemang kali ini meningkat 2 kali ganda selepas pengumuman mengejut sambutan Aidilfitri. Saya punya customer pun 50% tu non-Muslim lah, Chinese ramai. Yang macam musim raya, musim puasa ni banyak Malay lah. Sementara itu, pelanggan ditemui berkata, perkhidmatan yang mudah dan cepat ini membantu mereka menyediakan juadah hari raya kerana tidak sempat membuat persiapan akhir. Memang dia ada persiapan langsung, terkejut. Tapi yang ni lemang ni memang yang terbaik lah untuk kita beli dengan cepat, tak susah payah masak, banyak kerja kan. Jadi beli di sini je lah. Agak rush sebab suddenly kan pengumuman tiba-tiba dari segi macam makanan, lepas tu jemputan tetamu semua jadi kelang kabut. Tapi okeylah, at least kita masih boleh pergi kedai yang dekat-dekat untuk prepare as much as we can lah. First target kita memang kita cari lemang, rendang dan yang paling dekat jumpa di sini. Ya saudara, setiap kali menjelang perayaan, pastinya pelbagai juadah akan menjadi menu utama sebagai sajian istimewa untuk keluarga dan tetamu. Di Putatan, sebuah keluarga berketurunan Kadazan dan Murut memilih makanan tradisi etnik Bugis sebagai juadah istimewa sempena Hari Raya Aidilfitri tahun ini. 3 juadah menjadi pilihan iaitu tumbu, burasak dan ayam pelekok. Meskipun berlainan etnik, bukan penghalang anak muda Aliuddin Ludin bersama ibunya Norita James dengan bantuan ahli keluarga yang lain menyediakan juadah tersebut menerusi resepi yang dikongsikan daripada sahabat etnik Bugis, Siti Bahra Bacok. Macam saya, bukan berbangsa Bugis tapi menggemari masakan-masakan Bugis. Itulah kelebihan kita di negeri Sabah ni kan, pelbagai kaum, pelbagai agama. Tapi kita masih boleh mempunyai hubungan erat antara satu sama lain, tidak kira bangsa, agama dan umur. Memang huru-hara tapi kena steady sajalah sebab kita sudah 2 tahun lockdown, tidak ada open house, tidak ada semeriah macam ini. Harus belajar dengan menu-menu bangsa lain sebab kita di dalam Sabah ni kita berbagai bangsa. Saya perkenalkan saya punya makanan Bugis lah. Macam buras, tumbuk, masak lingkuas, masak pelekok gitu. Dia suka, syukur Alhamdulillah. Jadi sentiasa kami buatlah. Seronok Alhamdulillah. Dapat berkumpul semua keluarga, anak-anak, saudara, jiran-jiran. Ini ialah makanan tradisi Bugis yang dipanggil burasak. Inilah burasak. Yang ini pula tumbuk. Dibuat daripada beras pulut. Dia macam rupa dia ala-ala lemang lah. Mari kita cuba. Sedap. The best. Memang sedap. Resepi universal yang turut dikongsi bersama pelbagai suku dan etnik di negeri ini sekaligus dapat mengeratkan lagi silaturahim antara sesama meraih konsep keluarga Malaysia tanpa sempadan. Kami sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Yeay! Baik saudara, Aidilfitri kali ini pastinya ada kisah dan hikmah berbeza buat semua orang. Apatah lagi selepas 2 tahun menjalani kehidupan mencabar bersama COVID-19. Di Tuaran dan Membakut, 2 veteran anggota Tentera Malaysia ATM menerima khabar gembira Syawal kali ini. Serena Olivia Chong ada laporannya. Yasa Siat, 61 tahun, yang sebelum ini tinggal di rumah setinggan, kini mempunyai rumah di atas tanah sendiri. Turut menerima bantuan sama daripada Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia, JFATM, Indom Baulun, 72 tahun. Mereka menyifatkan rumah tersebut sebagai hadiah Syawal selepas melalui kesukaran berganda. Membenarkan saya rumah untuk kediaman keluarga. Sebelum ini saya tinggal di rumah di Sembulan, iaitu di penempatan setinggan. Jadi dari itulah saya punya pengarah JEP membenarkan saya pindah. Saya
sangat-sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana inilah rezeki anak-anak serta keluarga. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, bersyukur kerana memberi rezeki kepada saya, membagi rumah bantuan daripada Bitron. Syukur kepada Tuhan. Kunci rumah kedua-dua veteran ATM tersebut diserahkan Panglima Brigade Kelima Infanteri Malaysia, Brigadier Jeneral Saiful Bahari Zainal. Pertama, kita memang menggalakkan semua veteran ini berdaftar. Kita menggalakkan mereka mendaftar. Kepada yang tidak mendaftar, kita menggunakan ahli-ahli lah. Ahli-ahli akan bergerak mencari mereka menggunakan persatuan dan kenal pasti betul-betul apakah bentuk bantuan selain daripada rumah, bantuan-bantuan lain juga kita ada. Dan kita berharap mereka-mereka ini tidak terus tertinggal ataupun tidak terus terabaikan. Memang kita dah dipilih 2 buah rumah lagi yang akan dibina oleh pihak SPMB. Yang 2 orang tu kita bagi pula kepada Balu, dan 2 orang tu adalah Balu veteran lah. Satu di Tambunan dan satu lagi di Kunak. Untuk tahun ni lah Biodesia akan siap. Kepada semua warga Angkatan Tentera Malaysia yang bertugas di perbatasan negara pada musim perayaan Hari Raya Aidilfitri, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Laporan Serina Olivia Chong, RTM. Baik, perkembangan dari Sabah berakhir di sini. Keluarga Malaysia lengkapkan vaksinasi dan dos penggalak anda. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam di negara kita ini yang merayakan. Dan semoga raya tahun ini akan lebih meriah lagi dan sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua rakyat Malaysia, khususnya yang berada di Sabah dan juga dalam kawasan Parlimen Beaufort. Dan di kesempatan ini juga saya menzahirkan selamat Hari Raya maaf zahir dan batin kepada seluruh jurukuasa PIBJ SK Sembulan buat semua ibu bapa dan juga guru-guru SK Sembulan.